Yang pertamanya, saya dapat berjumpa, menghadap Yang Maha Mulia Tuanku Yang di-Pertuan Agong, dan saya dapat cakap menjelaskan pendapat kami yang telah bincang masalah ini bersama-sama dan telah mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh negara. Saya dapat jelaskan bahawa kita menghadapi dengan 4 different crisis. Yang pertamanya ialah berkenaan dengan kesihatan, iaitu kerana COVID ini menyebabkan sekarang ini sampai lebih daripada 600,000 orang yang terjangkit, dan daripada jumlah ini 3,000 orang sudah meninggal. Ini menunjuk betapa seriusnya wabak ini di Malaysia. Saya juga buat bandingan tentang keadaan di UK dan juga di US, yang mana walaupun penduduk mereka lebih ramai, tetapi jumlah yang mati itu berkurangan, dan jumlah yang terjangkit setiap hari pun kurang daripada Malaysia, iaitu pada UK. UK ini mempunyai 55 juta orang. Dia tiap-tiap hari lapor 3,000 kes baru, tetapi kita dengan 32 juta orang, tiap hari kita lapor 6,000 lebih sampai 9,000. Jadi jelas bahawa keadaan kita ni lebih teruk. Saya juga menjelaskan tentang masalah yang kita hadapi. Yang kedua ialah berkenaan dengan ekonomi dan finance. Ini juga adalah satu krisis yang teruk. Yang ketiga ialah berkenaan dengan politik, juga keadaan tidak stabil, dan akhir sekali berkenaan dengan keadaan sosial, penderitaan rakyat. Apabila kematian berlaku sehingga 3,000, macam mana ada yang commit suicide pun, bunuh diri, kes-kes yang mana terdapat lebih banyak kes sexual harassment dan macam-macam lagi, termasuk education. Keadaan education terhenti selama 2 tahun. Kita hilang 2 tahun. Jadi ini menunjuk bahawa ada 4 different problem yang dihadapi oleh kerajaan, dan ternampak kerajaan tidak mampu untuk menangani masalah-masalah ini. Khususnya dalam bidang wabak COVID ini, selepas diisytihar darurat, jumlah meningkat daripada 2,000 sehari kepada sekali itu 9,000 lebih, dekat 10,000. Hari ini pun kita dapati 6,000 orang. Dan ini menyebabkan kemampuan hospital kita untuk menangani, untuk memberi rawatan tidak mencukupi, sehingga ada yang mempunyai simptom tetapi disuruh tinggal di rumah kerana tak ada tempat, tak ada katil dalam hospital, dan mereka yang tinggal di rumah ini ada yang mati pun. Jadi saya jelaskan bahawa kematian yang disebabkan oleh COVID ini disebabkan oleh tidak dapat bernyawa, tidak dapat bernafas. Jadi bila tidak dapat bernafas, kalau tak dapat oksigen, mereka akan meninggal. Dan keluarga di rumah akan melihat suffering, penderitaan mereka yang
mempunyai sakit dan mereka tidak dapat bernafas dan meninggal. It's very distressful dan ramailah yang berasa tidak senang dengan keadaan ini. Jadi itu berkenaan dengan COVID, berkenaan dengan ekonomi juga. Saya terangkan bahawa sementara ada disebut perbelanjaan yang banyak tapi rakyat tidak dapat apa-apa pun. Ramai yang tidak dapat kerja, tak ada pendapatan dan tak ada makanan pun. Itu berkenaan dengan ekonomi dan kita dapati tak ada relief yang diberi yang mencukupi kepada mereka yang bernasib buruk kerana tidak dapat bekerja ataupun tidak dapat berniaga. Berkenaan dengan politik pula, kita dapati bahawa sebenarnya kerajaan ini tidak diiktiraf oleh rakyat. Rakyat rata-rata tidak senang dengan kerajaan ini, bahkan menganggap kerajaan ini gagal. It's a failed government. Dan berkenaan dengan social problem ini banyaklah yang saya sebutkan tadi. Ada yang membunuh diri pun, kes sexual harassment di rumah, macam-macam lagi berlaku di rumah. Termasuk juga kanak-kanak tidak dapat ke sekolah. Jadi saya jelaskan bahawa pihak saya dan rakan-rakan saya, khususnya orang pejuang lah, kita telah bincang perkara ini. Kita telah dapat idea berkenaan dengan bagaimana untuk menangani kesemua empat problem ini. Itu yang ada kepada kita dan saya jelaskan sedikit sebanyak berkenaan dengan bagaimana kita nak handle problem ini. Kita ada some idea, tapi kita dapati bahawa pihak kerajaan tak datang dengan idea untuk deal dengan problem-problem ini. Tetapi saya juga akhirnya bangkitkan kemungkinan diadakan satu badan khusus macam Mageran yang diada pada tahun 1969. Jadi ditanya berkenaan dengan penubuhan Mageran ini pada tahun 1969. Penubuhan ini adalah hasil daripada Tunku Abdul Rahman yang menang dalam pilihan raya meminta supaya Duli Yang Maha Mulia Agong mengisytiharkan darurat dan dilantik Tun Razak sebagai orang yang mengurus Mageran ini. Dengan itu saya ditanya sama ada kita kalau nak buat Mageran ini tentulah kerajaan yang ada sekarang ini mencadang kepada Agong. Kerana dulu pun Tunku cadang kepada Agong. Tetapi saya tak yakinlah yang kerajaan yang ada sekarang ini akan menubuh Mageran. Kerana awal-awal lagi mereka sudah kata bahawa kita tak perlu kepada Mageran. Kerajaan jalan dengan baik. Semua masalah sudah diselesaikan, pelaburan kuningnya banyak. Tetapi hakikatnya ialah rakyat menolak kerajaan ini. Tidak ada kepercayaan kepada kerajaan ini. Dan rakyat ternampak berkendak satu kerajaan atau satu kuasa baru ditubuhkan. Tetapi kuasa baru ini nampak tak boleh ditubuhlah. Jadi kerajaan yang ada sekarang akan terus menjadi kerajaan dalam Malaysia. Itulah laporan saya.